Ini yang Allah sebut dalam surah Az-Zumar, surah ke-39 pada ayat 55. Bila kita menolak Al-Quran, kita akan ditimpa dengan bala bencana. Wattabi'u ahsan ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyatiyakumul azab baghtatan wa antum la tash'urun. Yang bermaksud, dan ikutlah sebaik-baik apa yang diturunkan kepada kamu yang datang dari Tuhanmu. Apa dia? Al-Quran. Kena ikut Quran, termasuk undang-undang yang ada dalam Al-Quran. Min qabli ayyatiyakumul azab baghtatan, sebelum datang kepada kamu azab baghtatan, all of a sudden. Cakap Inggeris lah sikit. Ustaz ni bukan cerai punya kaki, English educated. Secara mengejut, secara mendadak. Kita tak guna kalimah suddenly, all of a sudden. Itu standardnya bahasa Inggeris. Kalau buat essay dapat markah penuh tu. Kalau suddenly satu perkataan, all of a sudden 4. All of a sudden makna sama. Nah, Allah kata, kalau kamu enggan mengikuti Al-Quran, akan kudatangkan kepada kamu bala bencana secara mendadak, secara mengejut. Wa antum la tash'urun, sedangkan kamu tidak menyedarinya. Sebab itu muslimin dan muslimat, kita melihat hari ini, oleh kerana umat Islam, kita tak payah bicara di luar negara, kita bicara dalam negara senang. Nah, kalau saya tak dijemput pun tak apa, hari ini saya nak pulun cukup-cukupnya. Boleh pulun sikit boleh? Kalau Ustaz Azhar dah masuk tu, kira okey lah tu. Ustaz Azhar dengan Ustaz Syarilong, kami serupa, kita serupa. Ini yang masalah yang melanda umat Islam dalam negara kita. Jenayah-jenayah terus meningkat, gejala-gejala sosial, kerana kita mengenepikan undang-undang Allah. Kita tidak yakin undang-undang Allah dapat menyelesaikan masalah. Orang yang memiliki akidah yang sahih, yang murni, mereka hanya akan menerima undang-undang Allah yang namanya hudud, qisas dan ta'zir. Sebab tu Allah tanya dalam suratul Maidah, surah kelima pada ayat 50, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Apakah undang-undang jahiliah yang kamu kendaki? Tuhan tanya kita ni. Undang-undang jahiliah daripada undang-undang Allah dan Rasul lah. Dan undang-undang siapa yang lebih baik daripada undang-undang Allah bagi kaum yang yakin? Kalau kita beriman kepada Allah, kita kena kembali kepada undang-undang dan peraturan Allah. Balasan Allah hari ini begitu jelas kepada kita, umat Islam di bumi Malaysia khususnya. Kerana mengenepikan undang-undang Allah hari ini, kita ditimpa malapetaka, bala bencana yang tidak putus-putus, problem demi problem, masalah demi masalah. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Hadis ini hadis sahih, riwayat Ibnu Majah. Dan apabila pemimpin satu kaum tidak melaksanakan undang-undang yang terkandung di dalam Al-Quran dan tidak mau menjadikan Al-Quran itu sebagai pilihan, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, melainkan kata Allah, aku jadikan kehidupan rakyat yang mereka pimpin hidup dalam keadaan porak-peranda, ditimpa masalah demi masalah yang tidak putus-putus. Sahabat ni macam saya biasa tengok, pernah kerja kat utara? Pelanduk dua serupa. Hari ni cuba tengok apa yang melanda umat Islam. Kalau saya nak bagi di segi statistik yang memalukan orang Islam, pelacur ni, minta maaf, pelacur ni di Malaysia yang paling ramai menjadi pelacur ialah Melayu, 60%. Penagih dadah Melayu juga juara, 70%. Melayu sekarang ni kategori nombor 3 ya tuan-tuan. Percaya tak? Tak percaya? Saya buktikan. CIMB tahu CIMB? Bank tu.
C itu Cina, I itu India, M itu Melayu, B Bengali. Tengok Melayu dia nombor berapa? Nombor 3. Tak percaya. CIMB tu Cina, India, Melayu, Bengali. Melayu cerai lah. Penagih dadahnya Melayu juara lah, pelacurnya Melayu juara. Allah, kenapa kita ditimpa masalah demi masalah? Karena akidah tauhid kita sudah rosak. Kita tidak lagi meyakini undang-undang dan peraturan Allah mampu menyelesaikan permasalahan kita. Ini makna sudah menyalahi akidah tauhid yang menyebabkan rosak iman dan Islam kita. Karena pengertian Islam itu yang pertama mentauhidkan Allah, sama ada pada zatnya, sifatnya ataupun perbuatannya. Kita sama sekali tidak dibenarkan mengadakan undang-undang. Karena kalau undang-undang itu telah sedia ada dalam Al-Quran, kalau tidak menyalahi Al-Quran As-Sunnah boleh. Undang-undang jalan raya tak masalah. Tapi undang-undang untuk mentakdir kehidupan manusia wajib berdasarkan petunjuk Allah dan Rasul. Kalau tuan-tuan ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, keluaran Jabatan Perdana Menteri, cetakan Jawi pada muka surat 13, cetakan Rumi muka surat 16, surah kedua Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya akan kujadikan di atas muka bumi ini khalifah. Apa dia makna khalifah? Buka tafsir pimpinan Ar-Rahman, bukan saya yang tafsir. Kalau ada saya boleh baca sekarang je.